bangsa PBB. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ولسادات العلماء والأولياء والأتقياء والأصفياء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأرواحنا ولأزواجنا وذرياتنا وللمؤلف هذا الكتاب شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati serta memberkati majlis pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan keberadaan kita di dalam majlis ini satu daripada taman-taman syurga, dan Allah menjadikan pertemuan kita pada malam ini sebagai satu jalan untuk kita semua ditambahkan oleh Allah dengan pemberat amalan-amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita berniat dan memohon kepada Allah, semoga keberkatan majlis ilmu pada malam ini Allah menjadikan keberkatannya kepada kedua ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, kepada anak-anak kita dan zuriat keturunan kita. Semoga Allah memasukkan mereka semua dan kita ke dalam syurga-Nya tanpa hisab wala azab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebagaimana biasa pada malam ini ceramah ataupun kuliah kita menyambung daripada kitab yang tajuknya adalah Penjagaan Manusia dari Kejahatan Jin dan juga Syaitan. Macam mana nak menjaga diri manusia daripada kejahatan jin dan juga syaitan. Kita semua tahu bahawa musuh kita yang tak nampak adalah syaitan.
Dan musuh kita yang tak nampak adalah nafsu. Musuh kita yang nampak adalah di kalangan orang-orang yang jahat seperti orang kafir yang memerangi orang Islam, iaitu kafir harbi, ataupun orang-orang munafik yang ingin melemahkan atau menjatuhkan orang Islam, atau yang seangkatan dengannya. Maka tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan makhluk yang kita tak nampak, tetapi dia memusuhi kita, dan kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memusuhi dia. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai sekalian anak Adam, sesungguhnya diperintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah, dan janganlah memperhambakan diri kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata lagi jelas, walaupun mata tak nampak, tapi dia musuh yang jelas. Aduun mubin. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebabkan syaitan tu nak musuhi kita, syaitan akan selalu berperang dengan kita. Tapi dia tak pakai pisau, dia tak pakai panah, dia tak pakai pedang dan parang. Tapi syaitan musuhi kita dengan dia hasut kita buat benda jahat. Dia suruh kita buat benda jahat, dan dia pujuk kita buat benda jahat. Maka tajuk kita hari ini, sambungannya apa makcik? Saya suruh catat hari tu. Selak, jangan tak selak. Pak Haji saya tak nak tanya tuan-tuan. Tak nak. Makcik juga makcik selak makcik. Kat mana berhentinya hari tu? Saya dah cakap dah, makcik tolong cakap tanda ya. Apa? Apa dia sekali lagi? Jalan syaitan menyesatkan manusia. Apa dia? Tak dengar. Muka surat 100. Alhamdulillah, muka surat pun dah okey dah. Baik, tajuk kita sambungannya adalah muka surat 160. Walaupun tuan-tuan tak ada kitab, tapi tahu muka surat pun tak apa dah. Tajuk guyuh itu. Baik. Hadirin semua, tajuk kita hari ini adalah jalan-jalan bagaimana syaitan menyesatkan manusia dengan helah-helahnya. Iaitu macam mana manusia disesatkan oleh syaitan dengan helahnya. Dia ada banyak helah. Maka helah yang pertama yang dikatakan oleh pengarang kitab ini adalah tazyinul batil. Tazyinul batil, iaitu menghiasi kerja-kerja jahat bagi nampak benda tu biasa, dan bagi nampak benda tu tak berapa nak jahat. Tuan-tuan, kalau saya kata kat tuan-tuan, makcik, kalau pergi buat pinjaman dekat sana, tahu tak dekat situ ada riba? Berani tak nak pergi? Tak berani. Tapi kalau saya kata, makcik, kat situ tu ada faedah bunga, nampak macam tak berganas nampaknya. Kan? Ya, tapi bunga tu nampak baik, faedah pun nampak baik. Tapi kalau sebut riba, dia terus ingat neraka. Faham tuan? Jadi syaitan ni dia pandai. Jadi yang letakkan istilah ni pun macam syaitan juga. Dia pandai. Jadi dia tak nak nampak benda tu jahat, dia hias benda yang jahat nampak baik sikit. Ya, tapi nanti itu kita akan sampai bab dia. Bab dia apa tuan-tuan? Babnya nanti adalah bab menamakan benda yang haram dan jahat dengan nama yang baik. Itu ada nanti yang ketiga dan keempat. Sekarang yang pertama adalah lebih kurangnya menghiasi perbuatan jahat dengan sesuatu yang baik. Hadirin yang saya kasihi sekalian, ini di antara daripada kejahatan-kejahatan syaitan. Seperti syaitan melihat kalau kita kerja memutuskan silaturahim, gaduh dengan orang, kelahi dengan orang, lalu dia bisikkan kat kita, tak apa kau gaduh dengan orang tu bukan orang surau. Nampak tuan-tuan? Benda memang jahat, tapi dia nampakkan baik.
Kita gaduh dengan Mina tu, dengan orang masjid kita baik, tapi dengan jiran kita musuh. Syaitan pun kata tak apa, kau kan selalu pergi masjid, baik dengan orang masjid. Orang jahat macam jiran kau tu tak apa. Syaitan menghiaskan perbuatan jahat bagi kita rasa biasa je, tak nampak jahat. Tuan-tuan ingat, itu kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Okey, benda baik jahat tapi nampak baik. Tuan-tuan, kata imam, kata pengarang kitab, maka pengarang kitab menceritakanlah beberapa amalan atau beberapa benda yang biasanya digunakan. Okey, digunakan oleh syaitan untuk merosakkan manusia. Maka disebutkan di antaranya, cara tadi di antaranya, apa dia? Menamakan perkara maksiat dengan perkara yang disukai jiwa. Contoh tuan-tuan, contoh. Hari ini berlaku di dalam suasana masyarakat bandar khasnya. Bila kita tengok dulu, kalau tuan-tuan dulu ni zaman pertengahan lah, bukan zaman 60-an. 60-an kebanyakan wanita, bukan kebanyakan, ramai wanita kalau pakai tudung jambulnya keluar, itu biasa. Orang lelaki pula pakai seluar pendek pergi sekolah, itu biasa. Kan? Betul, tuan-tuan. Okey. Lepas itu berlaku perubahan. Zaman 70-an, 80-an, 90-an. Oh, makcik, ingat lagi tak? Makcik punya makcik dulu. Bukan makcik, makcik punya makcik dulu. Kalau sidai kain berkemban, biasa. Kan? Saya masa zaman kecil tuan-tuan, mak suruh pergi hantar bontrot ke rumah-rumah. Nak raya tu hantar kodia lain, raya nak puasa kan hujung hantar. Kadang-kadang pagi-pagi nak hantar kat jemputan ke, nak hantar barang tu, makcik tu dengan kain batik digulung sampai ke sini. Ke sini kan gulung, lepas tu disidai kain. Tuan-tuan, itu saya boleh nampak dengan mata sendiri dulu. Lepas tu saya dah mula membesar, dah tak nampak dah. Tak nampak pula, dah besar ya. Dah besar dah tak ada dah. Maknanya perkembangan akal manusia untuk patuh syariat itu dah semakin baik. Kan? Alhamdulillah. Nampak tak? Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan perasan tak? Sekarang, generasi anak muda mula nak kembali ke zaman itu. Iaitu sekarang ni, kalau zaman kita 10 tahun lepas, kalau kita orang Islam ni tak pakai tudung, rasa malu sangat. Kan macam kan? Hatta zaman anak tuan-tuan pun okey lagi. Kalau tak pakai tudung, rasa malu sangat. Orang datang. Sarungkan sajalah dengan tuala yang ada ke, kain lap yang ada ke, kadang-kadang gombal pun ambil, tak apalah. Yang penting rambut tak nampak. Rambut tak nampak. Pakai t-shirt lengan pendek pun tak apa. Yang penting rambut tak nampak. Nak ceritanya, maknanya perkembangan sensitif terhadap agama ada. Tapi cuba tuan-tuan tengok zaman era moden dan globalisasi ini. Anak-anak orang di KL, kadang-kadang bukan KL lah, bandar-bandar, sekarang ni anak-anak mereka dah biasa. Kalau tak pakai tudung, sekolah biasa. Balik kampung raya, jumpa nenek, jumpa atuk, anak kita pakai lah. Tapi cucu kita yang dah balik, dah tingkatan 2, 3, dah tak pakai tudung, free hair. Itu biasa. Tuan-tuan perasan tak dia nak kembali ke sana? Budak-budak ni telah ditanamkan dengan satu cara berfikir. Ini kerja syaitan. Apa dia? Iaitu namakan tak pakai tudung ini dengan kebebasan wanita. Kan nampak baik? Nampak baik tak? Nampak baik. Maknanya kita dah moden, mak kita dah moden dah. Ini zaman kita hidup bebas. Wanita perlu hidup dengan bebas. Nama kebebasan wanita. Dengan nama itu tak pakai tudung pun tak apa. Riba dinamakan dengan faedah dan bunga, menjadikan riba tak rasa berapa haram. Arak jangan lagi dinamakan dengan arak, tetapi arak dinamakan dengan ibu kegembiraan. Maknanya kalau minum mabuk, jadi bahagia, khayal. Ibu kegembiraan. Tengok tuan-tuan, pesta kalau dilakukan bercampur laki dan perempuan, ditukar nama, jangan namakan dengan pesta, tetapi namakan dengan event kebudayaan. Nampak tuan-tuan? Ini adalah jalan syaitan menghiasi benda jahat kepada baik. Benda ni banyak berlaku tuan-tuan. Baru-baru ni ada seorang makcik tu, dia sebut sebenarnya kalau orang perempuan ni pakai tudung, nanti rambutnya bau busuk, tak berkembang. Ini bukan tahun 60-an, tak ada jual shampoo.
Shampoo berlambak dan banyak. Bukan itu isunya tuan-tuan. Isunya adalah syariat. Lepas tu makcik itu tambah lagi. Makcik ni bukan orang biasa tuan-tuan. Dikenali di seantero Malaysia. Dia cakap lagi. Dia kata, contohnya tuan, dia kata dalam Quran tak ada perkataan tudung pun. Sebenarnya dalam Quran ada banyak perkataan tudung. Yang tak ada tudung saji je tuan. Ya, tudung ada. Allah sebut dalam suratul Ahzab. Allah sebut dalam beberapa surah yang lain. Allah Ta'ala kata, dan labuhkanlah bagi kamu jilbab kamu, dan menutup ala juyubihinna, kepada dada dari kamu. Suruh tutup bahagian dada dengan kain. Tuan-tuan, bihumurihinna, dengan penutup kepala. Ada dalam Quran. Tuan-tuan, jadi hadirin semua, ini adalah jalan syaitan. Tuan-tuan, jalan syaitan kepada manusia, iaitu menamakan benda yang haram dengan benda yang nampak tak berapa nak haram. Boleh tuan tak berapa nak haram. Baik, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Okey, tuan-tuan, contoh ada makanan bercampur dengan babi. Lepas tu ada orang kata, ini makanan ni, coklat ni campur dengan gelatin haiwan. Dia tak nampak haram sangat. Tapi kalau kata ni ada babi, mesti orang akan buang. Nampak tak? Cara syaitan adalah gunakan istilah-istilah haram, benda haram, tapi jadikan ia macam tak berapa berat haramnya. Hati-hati tuan-tuan dengan istilah ni, khususnya di zaman moden. Tak pakai tudung, ambil benda haram. Contohnya, rasuah. Rasuah dipanggil apa? Makan suap. Makan suap. Mana berat makan suap? Suap lah sikit. Suap tak nampak rasuah. Suap tak nampak rasuah, tapi rasuah nampak rasuah. Nampak tuan-tuan? Ini istilah kena diubah. Itu jalan syaitan untuk merosakkan manusia. Di tempat lain, zina tak dinamakan zina. Dipanggil apa dia tuan? Swipe, apa dipanggil? Dipanggil tukar pasangan. Tukar pasangan nampak tak berapa nak zina sangat. Kan? Tukar pasangan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ataupun dalam bahasa yang lain dipanggil sewa pasangan. Benda sama je. Tapi ditukar. Tuan-tuan, ini jalan syaitan. Oleh itu hati-hati dengan istilah-istilah moden untuk menjadikan anak-anak muda, orang muda rasa tak berapa nak dosa sangat. Boleh ingat? Itu jalan syaitan, kena ingat. Yang ketiga, menamakan benda taat dengan benda yang menjauhkan orang. Benda baik, taat, tetapi benda tu dinamakan benda yang jadikan orang, tak payahlah, jauhlah, tuan-tuan, jauhlah, tuan-tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian, itu juga digunakan oleh syaitan untuk menjauhkan manusia daripada hal tersebut. Contoh, kalau ada orang tu baik dan pakai niqab contohnya, nanti dia akan katakan itulah kemunduran yang berlaku. Contoh, faham? Mundur. Orang perempuan kalau pakai tudung labuh, itu maknanya dia tak terima kemodenan. Tengok. Nampak tak? Dan diletakkan satu title kepada orang-orang yang buat kerja dakwah, itu pengganas. Pengganas. Tuan-tuan, saya dulu antara masa kecil lah, sekarang dah besar, dah okey sikit lah tuan-tuan. Dulu saya ingat lagi, tuan-tuan, memang lekat dalam kepala saya. Asal nampak orang Pudah, kita sebut. Waktu tuan-tuan memang zaman agama Islam ni belum berkembang lah seperti ini. Saya lahir tahun 89. Maknanya saya dah besar sikit, mungkin tahun tu tahun 92, 93, 94. 55, 96, 97. Macam tu lah tuan. Dulu kami, semasa budak-budak disebut, orang yang pakai Pudah ni, itu hisap darah jauh-jauh. Betul tuan-tuan? Betul. Saya kat kamu tu. Hisap darah tu, hisap darah. Mana dia taring, kalau dekat kita dekat dengan dia akan hisap darah kita. Kita budak-budak didoktrin macam tu. Sepunya dah besar tak ada apa pun. Niqab dan Pudah. Nampak tak tuan-tuan? Segala perkara taat akan diletakkan dalam kepala jauh. Nampak orang pakai sumpah, lari. Nampak orang tabligh, jauh. Nanti itu sekian saja. Hadirin yang dikasihi sekalian, benda taat akan dijauhkan kepada manusia. Orang buat kerja baik, orang buat kerja baik, dakwah dan sebagainya, nanti dikata itu pengganas dan sebagainya. Tuan-tuan, ini mesti dibetulkan pemahaman. Ini kerja syaitan. Yang keempat. Tuan-tuan, yang keempat ni susah juga.
Iaitulah syaitan akan menyesatkan manusia kepada nafsunya guna titik yang paling nafsunya suka. Setiap orang, tuan-tuan, kalau saya duduk muar dah 40 tahun, tuan-tuan 40 tahun duduk muar. Saya yakin tuan-tuan 40 tahun duduk muar, semua jalan tuan-tuan dah tahu dah. Betul. Kalau Laut Seri Tanjung tu nak potong pergi Bukit Batu macam mana? Senang je. Kalau tuan-tuan dari sini nak pergi ke Serong, tuan-tuan dah tahu ada 3-4 jalan. 4 jalan nak pergi mana? Yang ni paling dekat. Hatta kalau polis kejar tuan-tuan, polis pun tak boleh dapat. Punya pakarnya dia. Kerana berapa? 40 tahun dah membesar di Muar. Semua jalan dia tahu. Tuan-tuan, semua jalan dia tahu. Selok-belok masuk belakang orang ni, pergi kat orang tu. Lagi kalau jalan belah Bakri dan pesta tuan. Masuk sini, tembus sini. Masuk ini, tembus sini. Mana yang tembus? Dia pakar kerana membesar itu. Tuan-tuan, syaitan sudah hidup dengan manusia ribuan tahun. Setakat Tuan Haji, dia dah jumpa macam ada 1000 orang. Dalam 1000 tu dah 700 tombang dah. Betul, faham tak? Maknanya dia hidup dengan penuh pengalaman. Syaitan, makcik, dia hidup pengalaman. Dia tahu nak tombangkan kaki maksiat, ini. Nak tombangkan ahli zikir, ini. Nak tombangkan orang masjid, cara ini. Ulama, cara ini. Ahli ibadah, cara ini. Tuan-tuan, dia sangat pakar. Pakar je. Orang masjid, berapa banyak dia tombangkan? Bukan tombang tidur tak apa lagi tuan-tuan. Datang masjid ke masjid, tapi dia halakan kepada jalan dusun. Syaitan. Ahli maksiat, ahli ilmu, ahli debat. Orang berjawatan, orang tak berjawatan. Syaitan memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak tuan-tuan. Sangat banyak. Oleh itu, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dia akan tahu dalam kita di mana titik lemah kita pada nafsu kita. Duit ke, pengikut ke, perempuan ke, makan ke, tidur ke, hiasan ke, sawit ke, rumah sewa ke, alamak. Apa ke tuan-tuan? Dia tahu. Dan dia akan tarik kita gunakan titik lemah kita. Jadi, dia pengalaman. Saya ni, syaitan tahu di mana titik lemah saya. Dia akan gunakan di situ titik lemah saya. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian. Oleh itu tuan-tuan, kita pun sebenarnya tahu kita lemah kat mana. Maka tuan-tuan, sebab dah tahu kelemahan kita di mana, kita mesti tahu jangan sampai aku dijatuhkan pada pintu ini. Faham kan? Kita tahulah kita lemah kat situ. Jangan sampai aku dijatuhkan pada pintu ini. Okey, nah itu mesti ada. Yang kelima, syaitan takkan cakap dekat tuan-tuan dan semua orang Islam, sembahlah berhala. Dah, dia takkan cakap macam tu. Dia takkan kata ni arak, minumlah. Tuan-tuan masuk 7-Eleven tengok arak, ish. Dia takkan kata minumlah arak. Dia takkan pujuk macam tu. Dia takkan buat macam tu. Bunuhlah orang tu. Dia takkan cakap macam tu. Syaitan ada kaedah. Ni yang kelima tuan-tuan. Kaedahnya adalah sikit-sikit jatuhkan orang tu. Maknanya sikit-sikit sesatkan dia. Sikit-sikit. Sikit je. Kalau dia tak boleh rompat orang, tak apa. Biar dia duduk je dalam majlis tu dulu. Nanti dia kata dalam hati, aku duduk je bukan cakap. Dah duduk dengar sedap pula, tak tahan. Tak apalah, aku cakap sikit je tapi tak sebut nama dia siapa. Minggu depan jumpa lagi, dia sebut nama je, aku tak nak cakap dia yang mana satu. Tuan-tuan, syaitan akan buat sikit-sikit untuk kita jatuh kepada benda yang salah. Tuan-tuan, ni saya cakap ni untuk diri saya sendiri, tuan-tuan. Kita kena selalu. Tuan-tuan, kita kena selalu. Contoh, saya azam. Contoh, tuan, saya azam setiap hari nak baca Quran setengah juzuk. Contoh. Tuan-tuan, syaitan takkan kata, jangan baca Quran. Dah. Dia kata apa? Bila saya dah baca 2-3 muka surat, syaitan kata, dah lah, kan dah baca juga. Tak cukup setengah juzuk pun tak apa. Kan dah baca juga. Lagi baik daripada orang tu tak baca. Oi, rasa baik pula kita. Iya, makcik. Jadi kita pun kata tak apalah, dah 3 muka dah. Ya, waste. Banding orang tu tak baca. Kan? Baik baca.
Tuan-tuan akan datang, kita baru baca 2 muka, dia kata, dah 2 dah, okey dah, cukup, boleh buat kerja mesyuarat lain, buat lain ni kan. Orang lain tak baca 2, makin kurang 1. Lepas tu tuan-tuan terdengar pula ustaz cakap, ingat lagi ustaz cakap, ini berlaku kat diri saya sendiri tuan. Lagi pula kita ada ilmu hujahnya banyak. Bukanlah ilmu banyak, ilmu sikit tuan. Kita belajar siapa yang setiap hari baca 10 ayat Al-Quran, dia tidak akan dicatat di kalangan orang yang lalai pada hari itu. Woi, dapat itu lagi best. Dah sampai ayat 10 tu. Nah, ayat 11 ada kerja lain pula. Dia kata, cukuplah 10. Yang penting dah tak masuk orang lalai. Tuan-tuan, itu syaitan. Jahat dah tuan-tuan dia. Haji jahat. Macam mana nak selamat? Macam nak selamat pula? Susah. Jadi, kalau Allah tak bantu kita selamat, tak ada siapa selamat. Tak ada siapa selamat. Yang orang namanya wak selamat pun tak selamat. Lagi yang namanya bukan selamat. Baik hadirin yang dikasihi sekalian. Tuan-tuan, tak habis cerita. Maka dia akan gunakan kaedah sikit-sikit. Itu taat dikurangkan. Begitulah dalam perbuatan maksiat. Dia tak akan suruh orang pergi berzina. Tapi dia kata apa? Engkau tengok je lah tu mak janda. Tengok je, bukan buat apa-apa. Tengok. Tengok je lah. Tengok. Kan kita ngeteh, tengok. Dah, tak ada apa-apa. Makcik perempuan tu dia siap beli roti canai, dia nak balik tu. Dia kata lah, senyum je lah, kan sedekah. Senyum je. Senyum je, jangan buat apa-apa. Dia takkan kata buat jahat, dia kata senyum. Senyum je, orang ramai. Senyum je. Gitu dah. Kan dengan kopiah dia. Buat beli suap, serban. Senyum tak jadi apa tuan. Minggu depan ngeteh tempat yang sama, orang yang sama lalu, balik tu senyum, senyumnya panjang lagi sikit. Syaitan kata apa dia? Engkau bukan buat benda jahat, bukan pegang tangan dia. Kan? Senyum aja. Senyum kan sedekah. Tuan-tuan, syaitan ni tuan-tuan jahat. Marah dia sebelah saya tuan-tuan. Asyik aku je kena jahat. Senyum. Tuan-tuan, dia dah senyum. Tuan-tuan, dah senyum. Nampak, oh rupanya di situ. Dia buat akikah cucu dia tuan-tuan. Lalu dia hantar daging kat rumah tu. Pun jumpa Assalamualaikum. Senyum je, letak daging. Nampak tuan, bulan depan dia datang lagi semula, hantar makanan lain pula. Orang tu kata, Pak Haji takkanlah datang 3-4 kali dua je, meh lah minum teh kat dalam sekejap. Tuan-tuan, tuan-tuan, ia nampak macam tak betul, tapi itu kaedah syaitan. Saya nak cerita kat tuan-tuan satu hadis. Ni hadis tuan-tuan, ni bukan cerita dongeng. Diceritakan dalam kitab ni, kitab yang tuan-tuan gunakan ni. Diceritakan dalam itulah, kalau tuan-tuan ada kitab ni dalam surah ini kan bagus. Boleh buat rujukan. Diceritakan dalam kitab ini. Okey, kitab kisah ini diceritakan dalam kitab Talbisul Iblis oleh Imam Ibn Qayyim. Katanya apa? Ketika zaman Bani Israel terdahulu, terdapat seorang lelaki yang sangat kuat beribadah. Dia ada tempat ibadah khas. Zikir, wirid, sembahyang, itu je kerja dia. Dia tak bekerja lain. Orang baik, orang wirid, orang dekat dengan Allah. Kemudian adalah 3 orang bersaudara yang dah tak ada mak ayah, 4 adik-beradik, 3 laki, 1 perempuan. Orang zaman dulu, Bani Israel cerita zaman dulu, mereka 3 orang ni nak pergi berjihad fi sabilillah. Dan jihad mereka tempat jauh, syariat jihad ada dah pada zaman dulu. Lalu tuan-tuan dia pun kata, kita ni ada panggilan jihad. Kita nak pergi dapatkan pahala jihad. Tapi kita ada adik perempuan dia nak tinggal kat siapa? Tinggal dekat Pak Ma'un, tak boleh percaya. Nah, tinggal dekat Pak Ahmad pun nampak lebih kurang. Dia kata, kita kan ada seorang tu orang baik tu. Duduk ibadah dekat bilik dia je. Dia punya tempat ibadah khas tu. Zawiyah dia, tempat zikir dia. Yang tu baik. Apa kata kita tinggalkan kat dia? Ini orang baik akan pegang betul-betul amanah kita. Adik kita ni tinggal kat dia. Kita pergi jihad, balik nanti kita ambil semula. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, memang betul dia orang baik. Dia pun datang, dia kata, tuan, kami bertiga nak pergi jihad fi sabilillah. Di tempat ini
Tidak ada orang yang paling diketahui akan kesolehan dan ibadahnya selain Tuhan. Kami tidak akan memberikan amanah penjagaan adik kami melainkan kepada Tuhan. Dia berat sangat. Dia kata tak boleh, saya takut tak boleh berjaga. Saya nak taat pada Allah, nak banyak ibadah duduk tempat ini. Adik kamu takut tak jaga. Dia kata tolonglah, kami pun nak jihad fisabilillah. Tuan buat kerja baik, kami buat kerja baik, kita kongsi pahala. Baik tuan-tuan, dua-dua baik dan niatnya pun baik. Lalu tuan-tuan, kerana dia takutkan fitnah, dia letakkan wanita adik tadi, letakkan di dalam rumahnya dan dia duduk di luar rumah, satu bilik khas untuk dia beribadah. Kerana dia tak nak buat apa-apa yang tak baik, dia jaga dengan penuh jujur dan amanah. Tapi tuan-tuan, kerana dia orang lelaki, dia lah yang keluar ambil bekerja dan sebagainya, tuan-tuan. Lalu itulah kerja dia sehari. Hari sehari sampai waktu makan, dia akan dapat makanan sebagaimana harta yang telah ditinggalkan, letak depan pintu rumah. Perempuan tu dah tahu dah. Perempuan tu dah tahu dah. Memang ini waktu makan dia akan ambil. Tuan-tuan, itu berjalan berbulan-bulan. Ini kisah betul. Ini kisah diceritakan dalam kitab. Bukan saya reka. Tuan-tuan, setelah beberapa minggu, ialah orang pergi musafir jauh, abangnya balik lambat. Tuan-tuan, dalam bisikan hatinya, aku letak makanan ni di luar rumah. Kalau aku letak di depan pintu, itu lebih baik memudahkan dia ambil makanan tadi. Oh ya, betul juga. Bisikan hatinya. Jadi dia pun bermula itu, dia letakkan depan pintu rumah. Okey, depan ketuk, ni pintu dah masuk dah. Dia pun dengar, oh okey, dah saya pergi dulu. Okey, dah. Selang berapa lama itu dilakukan, berbisik lagi dalam hatinya, dibisik oleh syaitan, dia kata, daripada kamu letakkan depan pintu rumah, kan dia datang daripada bilik yang hujung, nak kena ambil kat pintu rumah, baik kamu buka pintu itu, letak dekat dalam atas meja, kan senang. Bisikkan syaitan. Tuan-tuan, bisikkan syaitan. Jadi dia pun, ya betul juga, dia pun buat, dia rasa itu benda baik, tuan-tuan, dia buat sikit-sikit. Sampailah tuan-tuan, dia kata daripada letak atas pintu rumah, berlaku bulan-bulan, berminggu-minggu. Dia kata, baik aku letak depan pintu bilik, dia kan senang. Ketuk pintu, dah tak payah pergi jauh-jauh. Letak depan pintu rumah je. Bubur tu letak depan pintu bilik. Tek, masuk. Dia pun buka, ambil. Makan macam biasa. Tuan-tuan, selang daripada itu syaitan pun kata daripada luar pintu bilik letak dalam je. Tinggal dah selang. Jadi bila dia ikut bisikan syaitan, walaupun belum berdosa, ketika dia letakkan, dia pun melihat wajah wanita itu yang cantik lagi muda. Muda tantang, tuan-tuan. Okey. Muda, bergetak lagi kulitnya. Dan jadi ketika itu syaitan pun datang. Dia kata, cakaplah dengan dia. Bila tuan-tuan bercakap, maka syaitan membangkitkan keinginan. Dia tu ahli ibadah yang sangat terkenal. Dengan saya, banding saya, dia lagi kuat ibadah. Banding kita, tuan-tuan. Kuat ibadah, zikir, wirid dan sebagainya. Tuan-tuan, ketika itu, dia pun kata, jangan buat. Apa saja? Buatlah, cakaplah. Bila cakap tuan-tuan, datanglah keinginan dalam hatinya. Tengok pula wajahnya yang cantik, yang muda, sekian dan sekian. Sampailah bisikan syaitan itu membawa akhirnya dia berzina dengan wanita tadi. Bila dah berzina tuan-tuan, wanita itu disahkan mengandung dan hamil. Dia takut. Ini kalau 3 orang tu balik, aku ni dah dalam kampung orang gelar pak lebay. Orang paling baik, kalau 3 orang tu balik, dia tengok adik dia dah mengandung, aku akan dipertanggungjawabkan. Bayangkan satu daerah Muar akan terkejut. Aku yang paling baik, rupanya jahat. Jadi nak jaga diri dia tuan-tuan, dia pun ambil jalan bunuh wanita tadi dan bunuh anak dalam kandungan itu. Untuk sembunyikan itu berlaku, lalu dia pun masukkan ke dalam lubang tanah dan tutup dengan batu besar di satu tempat, tuan-tuan. Dan saat berbulan-bulan lamanya, 3 lelaki itu pun balik, adik-beradiknya. Dia tanya tentang keadaan adiknya, adik perempuannya. Dia pun mengatakan, adik perempuan kamu jatuh sakit. Lalu telah aku kebumikan. Itu sana tempatnya. Tempat yang salah. Dia tunjuk di kuburnya. Semua menangis dengan tangisan adik perempuannya tadi. Setelah itu mereka pun balik redha dengan takdir Allah. Orang baik pergi jihad fisabilillah. Syaitan masuk ke dalam mimpi abang sulung. Mengatakan, adik kamu sebenarnya bukan situ kuburnya. Kuburnya adalah di tempat sekian dan sekian di bawah batu besar, telah dibunuh, dirogol dan dibunuh oleh ahli ibadah tersebut. Syaitan masuk hari berikutnya pada mimpi adik yang kedua. Masuk adik yang ketiga. Dia bangun, dia cerita sama-sama dia. Dia kata kita punya mimpi sama. Agaknya betul kot. Jom kita pergi tengok dekat betul tadi. Tolak batu besar, gali tempat itu. Nampak mayat adiknya dan bayi.
Dia pergi jumpa lelaki tadi. Dia kata, kamu tipu. Kamu telah khianat amanah sekian dan sekian. Lelaki itu nak dijatuhkan hukuman salib. Dah diangkat dari ikat dah. Tuan-tuan, syaitan menjelma. Tuan-tuan tengok. Syaitan menjelma. Dia kata, wahai ahli ibadah. Engkau dah tahu dah. Akulah yang bisikkan dulu supaya makanan letak sini. Lepas tu letak situ. Lepas tu letak situ. Sampai engkau rogol dia. Aku juga yang hasut supaya engkau bunuh dia. Supaya jaga nama kamu yang baik. Bunuh anak dia. Dan engkau pun tahu, aku jugalah yang bagi tahu kepada 3 orang tadi ni di mana tempatnya. Akulah kerjanya. Aku nak bagi tahu engkau. Kalau engkau nak selamat daripada dibunuh, satu je. Buat, aku akan selamatkan kamu. Ahli ibadah tuan-tuan, kerana terpaksa nak selamatkan nyawa, dia kata apa? Dia kata, kamu kufur kepada Allah dan sujud kepada aku. Demi nak nyawanya selamat, dia kufur kepada Allah dan sujud kepada syaitan. Ketika itu orang tadi pun bunuh. Akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Ahli ibadah lama dan panjang. Inilah dinamakan kaedah sikit demi sedikit syaitan lakukan untuk menyesatkan manusia. Allah sebut dalam Quran, walaula rahmatu rabbik, kalau bukan kerana rahmat Allah, lattaba'tumus syaitana illa qalila, kalian semua dah ikut langkah syaitan, melainkan sikit je orang yang tak akan ikut syaitan. Semoga Allah merahmati kita. Itu pentingnya rahmat. Rahmat tu menyelamatkan kita daripada terikut, tuan-tuan. Ya, tarikan dan ujiannya banyak, dan itu yang berlaku. Hadirin semua, ini jugalah keadaan syaitan. Tengok syaitan ni apa dia? Dia ajak sampai kita tersepit. Dah tersepit tuan-tuan, dia takkan tolong kita, dia biarkan kita. Itu yang Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hasyr. Syaitan kata apa dia? Dia kata, fala tanumuni walumu anfusakum ma ana bimuslikum wa ma antum bimuslihi. Dia kata, jangan cela aku wahai manusia. Kau nak cela aku apa? Cela diri kamu sendiri. Aku tak boleh tolong kau hari ini, kau pun tak boleh tolong aku. Dia kata apa? Illa an da'autukum fastajib. Dulu kat dunia aku cuma ajar dia, kau yang ikut cakap aku. Dia berlepas diri daripada kita. Tuan-tuan, oleh itu di dunia, siapa yang menjadi pengikut syaitan dan ikut bisikan syaitan, syaitan takkan bersama dengan dia selama-lamanya. Tetapi siapa yang bersama dengan Allah dan taat kepada Allah, Allah akan mengutuskan para malaikatnya menguatkan dirinya di bumi ini. Jadi tuan-tuan, itu adalah 2 kisah berbeza. Boleh tuan? InsyaAllah faham tuan? Pehek ke tak pehek? Pehek. Yang seterusnya, apakah kerja syaitan menyesatkan manusia? Menyesatkan manusia adalah dengan as-saddu 'anil haq, iaitu syaitan akan menghalang manusia daripada mengikut jalan kebenaran. Okey, dia akan halang orang daripada ikut jalan benar. Jalan kumpulan orang benar, jalan orang yang membawa kebenaran, dia akan halang bagi jangan ikut. Jangan buat. Ini kerja syaitan yang ke-6, iaitu menghalang manusia daripada mengikut apa jua jalan-jalan yang benar. Kalau manusia nak buat, dia akan halang, beratkan, lambatkan. Kalau benda tu benda betul, tapi dia tak nak nampak itu kebenaran. Hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini tuan-tuan, kebenaran tidak dilihat benar dan kebatilan dilihat benar. Sehingga ramai orang memilih kebatilan dan meninggalkan kebenaran kerana tidak jelas kebenaran dan kebatilan. Ini bahaya. Ini bahaya tuan-tuan. Maka itu tuan-tuan, selalulah doa pada Allah. Sebut apa tuan-tuan? Ini Nabi ajar doanya. Jangan tinggal baca doa ini. Kita ni di zaman pelik. Tuan-tuan dengar berita ni, macam dia betul. Dengar berita ni macam dia betul. Yang betul yang mana? Benar tak jelas. Jadi tuan-tuan, ada satu doa Nabi ajar. Tuan-tuan amalkan doa ini, baca. Orang ni kata ni, orang kata ni, orang ni kata ni. Mana yang betul? Orang tu kata ikut Asy'ariyah Maturidiyah sesat. Yang itu pula kata Asy'ariyah Maturidiyah betul. Yang ini pula kata Salafi macam ni. Hak ni kata yang betul mana? Tuan-tuan, kita banyak sangat media, banyak sangat YouTube, banyak sangat yang tanya. Tuan-tuan doa pada Allah Ta'ala. Apa doa Nabi ajar? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. 2 rakaat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. 1 rakaat. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maknanya apa?
Ya Allah, tunjukkan kami benda yang betul itu sebagai betul dan jadikan kami ikut benda itu. Sekarang macam-macam tuan. Isu mahkamah syariah tu pun tuan orang jadi pecah dua tiga. Dia yang salah, yang patut salah pula jadi betul. Yang betul pula jadi salah. Nampak tuan? Kita ni abang kedai kopi ni. Tak, ini yang salah ini. Kita alamak. Macam mana ni? Kita pun jadi bengong. Jadi tuan-tuan, doa banyak minta Allah tunjuk. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu dengan kebenaran dan jadikan kami ikut kebenaran. Dan tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai batil. Mana kalau kami dapat batil, dah batil lah. Tahu dah. Dan jadikan kami jauhi benda itu. Tuan-tuan, akhirnya Allah yang bagi hidayah. Allah yang bagi hidayah. Tuan-tuan, kepada kita untuk mengenal kebenaran dan juga kebatilan. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit je lepas azan tuan-tuan, lepas kita berhenti. Saya pun ada urusan lepas ni. Allah